Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita sambung lagi untuk slot kali ini, sambungan rentetan daripada hari itu atas tajuk faktor penyebab berlakunya tekanan ataupun stres. Hari itu kita kongsi faktor utama yang pertama berkaitan dengan perubahan. Bila berlaku perubahan, dalam perubahan tu ada perubahan yang kita tidak ingini dan perubahan yang kita tak jangkakan. Jadi hari ini kita nak sambung lagi. Faktor apa pula yang kali ini insya-Allah kita kongsikan. Untuk faktor yang seterusnya ni, bagaimana keadaan tu boleh berlaku menyebabkan timbulnya tekanan ataupun stres. Apa faktor tu? Faktor tu adalah dia panggil tekanan resapan. Dia panggil tekanan resapan. Dia meresap. Resapan ni dia meresap. Ataupun bahasa lainnya dia panggil tekanan tanpa kita sedari. Tekanan tanpa kita sedari ni dia berlaku apabila keadaan tu sikit demi sedikit dia menimbun, dia jadi satu keadaan yang besar lah kepada kita. Contoh seperti jerami. Tahu tak jerami? Jerami yang kita himpun di atas selalunya apa? Belakang kuda, belakang unta. Contohlah, kita bagi jerami yang kecil tadi ni dihimpun. Kita himpun letak atas belakang unta, boleh juga membebankan unta tu, kadang-kadang sampai bersakit lah unta tu. Contohlah. Tekanan resapan ni dia keadaan yang sikit-sikit menimbun yang kita tak sedar. Kita bagi contoh, katakanlah bayangkan kita pernah tak terlewat bangun tidur pada waktu pagi nak pergi kerja. Contoh dia kita nak tengok macam mana teknik resapan, bukan teknik, tekanan resapan ni berlaku. Okey, satu pagi tanpa kita jangka, kita terlewat bangun daripada tidur. Nak pergi kerja ni, terlewat bangun, jaga-jaga dah lewat, bangun-bangun tengok baju pun tak iron lagi. Kalutlah iron baju, lepas tu terus ambil barang-barang nak pergi kerja. Dalam kereta bawa laju traffic light merah, semua kita langgar. Kita langgar traffic light merah, sampailah juga kita di pejabat dengan selamatnya. Okey, faktor-faktor tadi ni yang kita bangun lambat, kita iron baju kalut-kalut, kita bawa kereta laju-laju langgar traffic light, semua tu dia merupakan tekanan yang tanpa kita sedar tu sebenarnya. Okey, kalau tadi hari tu berlaku, kita rasa sikit dah tekanan hari tu, rasa macam dah tak best dah hari tu, mood kerja kita hari tu pun dah tak best dah. Okey, esok, lusa ataupun dia kerap kali berlaku, yang tu dia panggil tekanan resapan tu. Dia meresap, dia memberi kesan kepada kita. Itu muncullah tekanan. Kalau tak dikawal, dia akan adalah gejala-gejala dia selepas tu. Itu faktor kedua yang menyebabkan berlakunya tekanan. Okey. Faktor ketiga. Persekitaran fizikal kita. Macam mana persekitaran fizikal ni? Persekitaran fizikal dia lebih kepada keadaan sekeliling kita. Keadaan sekeliling kita, contoh kita bagi satu orang perempuan ni, kita ambil contohlah bagi nampak senang sikit, satu orang wanita ni bekerja di sebuah syarikat. Dia bekerja kat sebuah syarikat tu 2 minggu, sepanjang tempoh 2 minggu kebelakangan ni, wanita ini dia bekerja dalam sebuah syarikat di mana tempat kerja dia berhampiran dengan tempat kerja dia berlaku satu pembinaan bangunan ke macam itulah. Kita bagi contoh pembinaan tu berlaku. Jadi bila dia balik rumah dalam tempoh berlaku pembinaan di office dia, bila sampai rumah, bila dia bertemu dengan anak dia, dia jadi mudah marah, dia jadi tak gembira, tak semacam sebelum ni. Jadi 2 minggu tu dia perasan. Bila dia perasan, dia suka marah anak dia. Biasanya dia sedar, dia kata diam, pi duduk jauh-jauh, pi main bilik lain. Dia marah anak dia, dan dia sedar suami dia perasan. Dia pun berbincang kenapa dia berubah sampai macam tu. So dia berbincang balik, cek balik apa berlaku. Rupanya
di office dia, persekitaran di pejabat dia tu, hari-hari bila berlaku pembinaan, mesin pemukul hentaman yang pemukul di dalam proses pembinaan tu mengganggu mereka di dalam pejabat tersebut. Kadang-kadang sampai satu masa orang di dalam pejabat tu terpaksa bercakap sesama mereka dengan keadaan menjerit, suara yang tinggi. Jadi bila dia keluar balik pejabat, dia nak suasana yang tenang. Bila dia sampai rumah, dia jumpa anak-anak, dia jadi tak boleh. Jadi persekitaran fizikal tu sangat mengganggu lah sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita tak perasan juga benda tu. Bila berlaku benda tu, kita cek balik, kenapa aku jadi macam ni? Rupanya faktor tadi, faktor persekitaran fizikal juga menyumbang kepada berlakunya tekanan. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, faktor seterusnya yang boleh menyebabkan berlakunya tekanan ni adalah tekanan yang dibebankan oleh diri sendiri. Dia lebih kepada sifat peribadi kita. Sifat peribadi kita yang mana kita dah biasa pupuk sifat tu daripada dalam diri kita daripada dah lama dah. Jadi tekanan, memang kita ada tekanan, pencetus tekanan tu seperti kita kata faktor ekonomi, faktor orang lain di luar sana, faktor pasangan kita, faktor faktor fizikal tadi ni lah. Tapi sebenarnya tekanan tadi tu diberatkan lagi apabila berlaku masalah di dalam-dalaman dia. Maksudnya dia ada satu sifat pula. Sifat dalaman dia yang dia membebankan lagi. Jadi tekanan dia yang pada peringkat awal tu adalah tekanan, bila dia masuk dengan sifat peribadi tadi ni, jadi semakin besar tekanan tu. Okay, kita bagi contoh juga untuk dibebankan sendiri ni. Kita boleh kata yang ni kita bagi contoh macam ni lah. Kita mungkin tak sedar tau, sifat kita ni bila berlaku tekanan, persepsi kita rasa benda tu sebagai satu ancaman kepada kita. Kita rasa benda ni satu ancaman, kita tak boleh nak buat dah bila orang akan ganggu kita. Jadi kita terbeban lah, kita tertekan teruk. Tapi andai kata sifat kita tadi, dia ada berkaitan dengan jenis personality A, personality B sebenarnya, kalau di sifat peribadi ni. Sebab kita akan tengoklah di contohlah, kalau kata orang tu dia personality type A. Kalau dia type A, orang yang type A ni dia nak lebih kepada sempurna lah. Dia orang yang kalau dia ada meeting, dia ada temu janji, dia akan cuba untuk sampai tepat pada waktunya. Lepas tu kalau dia bercakap, laju, dia tak mau lambat-lambat, berjalan pun laju, makan pun laju. Kalau dia naik kenderaan, dia akan sampai dengan cepatnya di pejabat dia. Itu orang jenis type A lah, dia laju, dia tak mau lambat-lambat. Jadi bila orang yang macam ni, bila dia berhadapan pula dengan orang yang jenis bukan type A, dia akan jadi tekanan pada dia lah. Jadi di situ, itulah antara punca yang menyebabkan tekanan berlaku tadi. Okey, dalam 4 ni, sebelum ni kita kongsikan satu perubahan, tekanan resapan, tekanan faktor persekitaran fizikal dan juga faktor peribadi. Empat ni antara dia, kalau kita boleh adapt, contoh dia berkaitan dengan peranan persepsi jugalah. Dia adalah tekanan, dia adalah pencetus kepada tekanan. Tapi bila kita tengok balik pada persepsi kita menerima tekanan itu, kalau kita anggap pencetus tekanan tadi sebagai satu ancaman, dia akan jadi tekanan tu agak berat lah. Dia akan jadi berat lah, susah untuk kita nak handle. Tapi kalau dia rasa yang ni persepsi dia merupakan, dia kata yang ni semua adalah cabaran. Bila dia kata cabaran, dia dah telah menukarkan persepsi tadi, faktor pencetus kepada tekanan tu semakin menurun. Jadi dia mudah untuk adapt, dia mudah untuk melalui tekanan-tekanan yang dihadapi tu. Jadi bila berlaku, tadi kata dia berlaku, ada faktor tu menyebabkan berlakunya tekanan. Dia akan tengok pada persepsi kita sendiri. Kalau kita okey, persepsi kita cantik, tekanan tu menurun. Bila tekanan tu menurun, gejala-gejala seperti berlakunya kesan kepada fizikal, gejala tekanan lah, gejala yang saya masukkan ni gejala tekanan dia akan pergi kepada fizikal kita.
biasanya orang yang mengalami tekanan, contoh dia lah kalau kepada fizikal ni, dia akan mudah letih, sakit kepala, dia jadi apa lagi? Dia jadi mudah nak marah. Itu dia panggil gejala terhadap fizikal. Kalau gejala terhadap emosi, lebih kepada tadilah silap yang tadi, fizikal tu lebih kepada kepenatan apa semua. Kalau emosi ni mungkin dia mudah menangis, mudah marah, tiba-tiba teriak, itu lebih kepada emosi lah. Kalau intelektual ni, gejala kepada intelektual ni dia lebih kepada kalau dulu dia cekap untuk buat sesuatu projek ataupun tugasan di dalam office, tapi bila berlaku simptom tekanan kepada dia, mungkin intelektual dia punya face, dia punya fasa tu agak menurun. Kualiti kerja dia tu daripada laju mungkin agak slow lah. Itu gejala-gejala apabila tekanan ini muncul. Tapi bila persepsi dia cantik, gejala tu mungkin akan berkurangan. Dia tak banyaklah timbul gejala tersebut. Jadi bila berlaku gejala ni, ada pula orang tanya, macam mana nak buat kalau dah kami ni dah masuk dah, gejala tu dah mai dah, kita dah ada tanda yang kita ni mengalami tekanan, dah duduk dalam tekanan tu, dah mengalami kesedihan dah tak boleh dah nak berkawan dengan orang di dalam office. Macam mana nak buat? Sebenarnya bila berlaku macam tu, kita ada cara dia, ada teknik rawatan dia. Bila berlaku tekanan, alhamdulillah, yang penting kita kena ada kesedaran. Macam tadi kita ambil contoh yang perempuan tadi, yang wanita tadi bekerja di office tu, dia sedar kenapa aku lah ni mudah marah anak aku, sedangkan sebelum ni bila balik jumpa anak rasa happy, rasa seronok nak jumpa anak tu. Tapi dia cepat sedar dan berbincang dengan pasangannya perubahan yang berlaku kepada diri dia. Jadi faktor untuk nak rawat tekanan yang kita lalui, yang kita hadapi, dia mesti bermula dengan kesedaran. Bila ada kesedaran, baru kita boleh buat kawalan kepada pemikiran kita. Yang jadi tekanan ni, bila pemikiran kita tidak dapat dikawal. Bila tidak dapat dikawal, kita akan hanyut ikut tekanan yang kita lalui lah. Dia mudah tenggelam dan hanyutlah. Jadi pentingnya kesedaran perlu, sebab kita akan tengok di kesedaran tu, aku di mana, fikiran aku sekarang duduk di mana, aku tengah fikir apa. Kesedaran yang pertama di fikiran. Kesedaran kedua, apa perasaan aku sekarang, kerja di dalam office asa apa, rasa best tak, rasa seronok tak kerja dalam tu. Tu kesedaran. Bila ada titik sedar tu, tingkah laku kita pula, kita sedar kita dah kurang bercakap ke, kita dah mengasingkan diri ke, yang tu semua tu kesedaran tu. Bila kita dah sedar, mudah untuk kita struktur semula pemikiran, kita nak buat kawalan balik. Bila buat kawalan balik, insya-Allah tekanan tu makin lama makin berkurang. Dia tempoh kesembuhan juga bergantung kepada individu, sebab setiap individu dia ada personality yang tersendiri, tak samalah. Ada orang dia mudah, dia hari ni dia tertekan, besok balik dia buat sikit saja, dah okey dah. Okey, jadi kita ada teknik-teknik tu untuk kita kongsikan nanti, insya-Allah. Cuma slot yang pada kali ni kita cuma nak berkongsi saja berkaitan apa punca yang menyebabkan berlakunya tekanan tu. Jadi kita dah tahu bila berlaku tekanan ni, bila berlaku macam ni, ada punca dia. Lepas tu macam mana nak handle dia? Kita dah habaq tadi. Dia tengok punca, tengok persepsi. Lepas tu kalau masih lagi di dalam tu, perlu ke teknik rawatan tu. Kita akan kongsikan insya-Allah di slot yang akan datang. Okey. Jadi saya harap perkongsian yang singkat ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga anda semua di luar sana. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.